siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, terima kasih semua Dan pada malam ini cikgu akan akan kongsikan dengan kamu cikgu harap kamu jelas cikgu punya suara cikgu kita cek dulu suara cikgu jelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, terima kasih. Kalau nanti cikgu kalau tak nampak apa-apa dekat skrin cikgu sila bagi tahu cikgu sila bagi tahu nanti. Okey, terima kasih. Okey, kita seperti biasa kita akan berbincang kelas kita ni sebenarnya kelas perbincangan bukan kelas satu bukan satu hubungan satu hubungan cikgu saja bercakap. Hubungan dia ialah hubungan dua hala di antara pelajar dengan cikgu Okey. Kita mulakan kelas kita pada malam ini kita mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, yang ini cikgu nak bincangkan kepada kamu dahulu. Okey, cikgu dah tulis kat sini kamu lihat kat sini. Sebenarnya topik ni kita bukan skop kita pendek skop kita janganlah terlalu pendek. Apa yang cikgu nak utarakan kepada kamu semua, sebenarnya tajuk ni ialah tajuk yang berkaitan tentang natijah. Cikgu tulis kat sini natijah. Cikgu kalau natijah kebanjiran kebanjiran pendatang asing ke Malaysia. Ke Malaysia. Cikgu dah terang kat sini terangkan kat sini. Kalau yang ni cikgu dah tulis kat sini. Cikgu harap kamu nampak apa yang cikgu kat sini, cikgu tulis kat sini ialah mengancam keselamatan sosial sosial. Suka cikgu cikgu sebenarnya suka tentang tajuk ni tajuk tentang natijah. Kan natijah tu ialah kesan. Maksud dia ialah kesan kebanjiran pendatang asing ke Malaysia. Ini ada perkataan yang cikgu kena betulkan, ada kesalahan dari segi ejaan di sini Sekejap. Okey. Kalau kamu lihat kebanjiran sebenarnya pendatang asing yang berada di Malaysia ni sebenarnya bukan bau-bau ni. Kalau kamu cikgu boleh ceritakan sebenarnya pendatang asing pendatang asing ni mereka ni datang sebenarnya pada zaman masa cikgu berada dalam sekolah rendah dulu apa yang cikgu cuba kongsi dengan kamu ialah pada ketika itu kita mempunyai ramai pendatang-pendatang asing yang telah datang daripada Vietnam. Banyak yang datang daripada Vietnam. Kenapa mereka datang ke negara kita? Pasal negara kita aman. Selepas itu mereka telah datang kat sini dan kita terpaksa menyediakan makanan lah, tempat penginapan. Ramai sekali. Kamu tengok tu camp tu sebenarnya berada di Sungai Besi. Kalau kamu pernah pergi ke arah selatan di sebelah kanan highway di tol Sungai Besi tu ada satu camp. Camp tu ialah camp Vietnam. Diletakkan orang ni, rakyat kerajaan kita letakkan orang-orang daripada Vietnam tu diletakkan ke situ. Kenapa diletakkan ke situ? Tujuan dia bukan nak duduk kat Malaysia. Tujuan dia mereka ni adalah sebagai tempat sementara saja sebelum dihantar ke negara-negara lain. Dan seperti yang kita tahu pendatang asing yang datang dekat negara kita kat negara kita ni ialah pendatang yang datang daripada pelbagai negara. Kamu lihat kat sini contohnya daripada Vietnam, daripada Nepal, daripada Bangladesh, ada banyak
pendatang-pendatang asing ni. Apabila mereka datang ke negara kita, ianya mengundang banyak perkara-perkara yang negatif. Cikgu harap ke sini, pada cikgu nak bagikan, cikgu nak bagi soalan kepada kamu. Adakah kamu berpendapat, adakah dengan adanya kedatangan pendatang asing ini boleh memberi kesan yang baik ke atau yang buruk pada pendapat kamu lah sebagai seorang pelajar? Apa yang kamu dapat lihat? Kesan buruk. Buruk lagi banyak daripada yang baik. Okey, benar, okey. Bagi satu saja, seorang satu. Apakah keburukan dia kamu dapat lihat? Salah satu Penduduk dia tempatan. dia pekerjaan untuk warga tempatan berkurang. Okey, betul. Dapat warga tempatan kurang. Kamu lihat kat sini sekarang nanti kita bincangkan tentang yang ni, cikgu nak ceritakan dulu. Sekarang ni kamu lihat kat sini ada banyak kes-kes, kita lihat dari isu semasa. Apa yang berlaku dekat Malaysia sekarang ni tentang COVID-19. COVID-19 kita lihat banyak kilang-kilang. Ada banyak, kita kat Malaysia ni ada banyak kilang-kilang. Apabila banyak kilang-kilang, yang bekerja dalam kilang-kilangnya kebanyakannya ialah pendatang ni semua. Apabila mereka datang dekat negara kita, ada banyak bila kita buat pemeriksaan dekat kilang-kilang, banyak kes-kes COVID ini adalah datang daripada pekerja-pekerja asing. Ini ialah kesan dia, kesan yang begitu buruk sekali kepada negara kita. Buruk sangat dari segi daripada kesan dia. Tetapi daripada keburukannya, kebaikan dia ialah kita lihat dari segi ianya membantu kita dalam membantu kita dalam kita kekurangan pekerja. Kita perlukan pekerja-pekerja asing ni untuk membantu kita dalam industri-industri. Sebab itulah ada kebaikan dan ada keburukannya. Dan apa yang cikgu nak kaitkan pada malam ini, cikgu nak kaitkan ialah tentang macam mana kita nak tulis sebuah karangan, sebuah ulasan yang bertajuk Natijah Kebanjiran Pendatang Asing. Kita lihat kat sini cikgu tulis dia punya rangka dulu. Kita buat, kamu keluarkan, cikgu nak minta semua keluarkan kamu punya buku latihan ke ataupun kertas ke. Lepas tu cikgu akan menulis dulu dia punya rangka dia, macam mana kita nak tulis dulu kat sini. Okey, mula-mulanya macam mana kita nak tulis pada permulaan ni? Macam mana kita nak tulis? Siapa boleh bagi pendapat kamu? Apa yang kamu nak tulis dulu? Dia punya rangka, rangka ulasan. Macam mana kamu nak tulis? Apa yang kamu nak tulis dulu? Yang pada permulaan ni. Apa yang kamu nak mula dulu? Apa yang kamu nak mula? Kat sini. Dekat sini cikgu kata, ini adalah dia punya pendahuluan. Pendahuluan. Pendahuluan ni kamu boleh cerita kat sini, pendahuluan ni cikgu gini kita buat rangka dulu rangka dulu. Pendahuluan ni adalah tentang tentang natijah. Tentang natijah. Natijah kebanjiran pendatang asing pendatang asing ke Malaysia. Cikgu harap kamu keluarkan pen keluarkan kertas. Cikgu akan bantu kamu macam mana kita nak tulis. Lepas itu kita lihat pula ialah dia punya isi yang tersurat. Isi tersurat. Isi tersurat dia, apakah isi-isi tersurat yang kamu dapat lihat daripada serta atas ni? Apakah isi tersurat dia yang pertama? Apa boleh bagi tahu cikgu? Apakah isi tersurat yang pertama? Menyebabkan jangkitan penyakit. Ya, menyebabkan, okey bagus. Menyebabkan jangkitan penyakit. Okey. Bagus. Okey, yang kedua pula, apa lagi dia punya isi yang tersurat yang kedua?
Apakah isi itu surat yang kedua? Mengancam keselamatan sosial. Okey, dapat mengancam, okey, kita dapat kat sini mengancam keselamatan sosial mengancam keselamatan keselamatan sosial, okey. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa pula? Cikgu naik ni apa? Mewujudkan kawasan pentempatan atau rumah-rumah haram. Okey, bagus. Okey. Mewujudkan mewujudkan kawasan kawasan pertempatan atau rumah atau rumah-rumah haram. Okey. Yang keempat, yang terakhir sekali macam mana? Apa yang keempat? Isi ke surat yang keempat. Mengurangkan peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Okey, mengurangkan mengurangkan. Okey, nombor 4 ialah mengurangkan. Okey, mengurangkan peluang pekerjaan peluang pekerjaan pekerjaan kepada warga tempatan tempatan. Lepas itu yang terakhir sekali ialah dia punya penutup dia penutup dia akhir ialah penutup. Tapi sebelum tu macam mana pula cikgu nak tanya kamu macam mana kamu nak tulis, kamu nak cari dia punya apa ni isi tersurat. Kat sini kita lihat kat sini, kita tulis kat sini pula ialah isi tersirat cikgu tulis kat sini. Sekejap. Okey. Okey, isi tersirat. Okey, isi tersirat dekat sini. Apakah isi tersirat daripada menyebabkan jangkitan penyakit ni? Apakah isi tersirat sebalik jangkitan penyakit? Kesihatan masyarakat terancam. Okey, betul. Okey, kita boleh lihat kat situ ialah menjejas, betul. Menjejaskan kesihatan masyarakat. Menjejaskan kesihatan masyarakat, betul. Bagus. Okey, yang tu ialah isi tersirat. Lepas itu isi sirat yang kedua, mengancam keselamatan sosial. Apakah mengancam, macam mana kita lihat dari segi mengancam keselamatan sosial? Apakah perkara-perkara yang mengancam keselamatan sosial? Keselamatan sosial tu termasuk kamu lihat kan, sosial tu kamu lihat kat sini. Dari segi kita lihat kat sini dari segi peningkatan peningkatan jenayah. Kamu lihat kat sini, bila kamu lihat bila sesuatu ramai orang luar datang kat negara kita, ianya boleh meningkatkan jenayah dekat negara kita. Contohnya kes-kes rompakan, kes-kes yang berkaitan dengan merompak, membunuh semakin meningkat. Semakin meningkat. Teruskan lagi. Siapa nak buat ni? Yang untuk ni mewujudkan kawasan pentempatan dan rumah-rumah haram. Okey, apa? Apakah isi tersirat dia? Apakah isi tersirat untuk ni? Sebab penduduk asing tak ada duit untuk beli rumah. Okey, yang mereka wujudkan mengakibatkan kamu boleh kata mengakibatkan pendatang asing membina rumah pendatang asing membina rumah di merata-rata tempat.
Okey, di merata, cikgu tulis kat sini lah dah kita campur. Di merata-rata membina rumah di merata-rata tempat. Cikgu, kalau sambung di merata-rata tempat yang menyebabkan masalah pencemaran? Masalah pencemaran boleh juga, kamu tulis boleh. Juga boleh mengakibatkan masalah pencemaran, ya, pencemaran. Maksudnya sampah itulah kamu kata contohnya cikgu tulis kat sini. Contohnya ialah macam sampah sarap. Sampah contohnya ialah seperti sampah sarap. Sampah sarap tu. Okey, yang tu ialah isi tersirat. Lepas ni kita akan lihat macam mana kita nak buat. Cikgu nak start daripada awal macam mana kita nak buat ni. Okey, lepas ni nombor 4 ni, apakah isi tersurat ni? Isi tersirat untuk nombor 4? Cikgu, dapat menjejaskan ekonomi negara. Okey, mengurangkan peluang pekerjaan kepada menjejaskan ekonomi negara. Menjejaskan, okey, kamu kata sini, menjejaskan ekonomi negara. Okey, menjejaskan ekonomi negara macam mana? Kamu nak uraikan lagi, macam mana? Dari segi apa? Menyebabkan apa? Bila? Teruskan. Pekerjaan. Bagus, itu tepat. Itulah yang jawapan ni cikgu nak. Itu jawapan yang cikgu nak. Maksudnya kat sini, apa yang kamu kata tadi ialah meningkatkan. Betul tu? Meningkatkan pengangguran. Betul kan? Meningkatkan pengangguran. Maksud kat sini pengangguran maksudnya bila orang-orang luar pengangguran di kalangan penduduk tempatan. Penduduk tempatan. Okey, yang ini ialah satu isu yang paling penting sekali. Apabila pendatang asing datang ke negara kita, ianya menjejaskan orang tak ada kerja. Apabila orang tak ada kerja kan susah. Kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya kita mempunyai pekerjaan, tetapi telah diambil oleh pendatang asing. Okey, cikgu harap kamu nampak kat sini, cikgu harap kamu salin dulu kat sini ataupun ambil gambar. Lepas ni kita akan buat daripada permulaan ni macam mana kita nak buat satu ulasan yang lengkap. Boleh tak? Boleh tak salin? Siapa boleh salin? Dah salin cikgu harap kamu dah salin Ambil gambar sekarang. Okey, ambil gambar dulu. Lepas tu kita buat daripada mula. Kita buat sikit demi sedikit. Okey, kita nak bincangkan macam mana kita nak mula daripada permulaan dia. Kalau dah habis, kamu beritahu cikgu Ambil gambar? Dah. Dah okey. Sekejap Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita pergi kat sini kita pergi kepada sekejap terbuka pula sekejap. Okey, cikgu bukakan cikgu punya words dulu sekejap mana pula words cikgu ni. Okey. Semua cikgu harap semua dah ambil gambar tadi dah ambil gambar. Lepas tu kita buat daripada mula-mula ulasan ni. Kita buat daripada mula-mula ulasan ni. Okey. Ini ialah ulasan ni cikgu tulis kat sini. Ini kita akan membuat satu ulasan yang lengkap. Ulasan tajuk dia tadi ialah apa tajuk dia tadi? Kesan kesan lebih kepada kesan negatif kesan negatif kebanjiran. Natijah tu ialah sama natijah boleh sekejap. Negatif kebanjiran pendatang asing. Pendatang asing ke Malaysia. Okey, kita lihat di sini Okey, cikgu bagi kat semua orang dia nak mula daripada mana dulu Okey, kita lihat dulu daripada
kita mula daripada pendahuluan dia. Macam mana kita nak buat, kalau kamu nak buat tentang ulasan perlukan satu perenggan saja, satu perenggan sahaja. Okey, macam mana kita nak mulakan ayat yang pertama kita? Siapa boleh mulakan? Kita dah bincang tadi dia punya rangka tu. Kita nak tulis pula. Macam mana kita nak mulakan permulaan dia? Cikgu. Ya, saya. Okey, cuba kamu baca. Cikgu. Okey, cuba kamu bacakan kamu punya penelitian ni. Dasawarsa ini ramai pendatang asing tinggal di negara kita. Okey, dewasa ini Okey, dewasa ini lepas tu ramai pekerja asing pekerja asing yang datang ke negara kita. Sekejap okey, ke negara. Ya, saya. Kalau dewasa tu tukar jadi akhir-akhir ini boleh ke? Akhir-akhir ini boleh juga. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini betul. Cikgu besarkan dia punya phone dia. Supaya nampak lah Okey. Okey. Lepas tu macam ni kita nak sambung lagi. Ni ulasan apa yang kita sambung? Macam mana kamu nak sambung? Ya, saya? Yang menyebabkan okey. Kamu boleh kata kat sini yang menyebabkan kedatangan betul kedatangan pekerja asing. Okey, lepas terus menyebabkan negara kita negara kita terpaksa kejap. Kedatangan pekerja asing itu menyebabkan apa? Menyebab apa? Ataupun kamu tulis sini. Menyebabkan kesan negatif kan? Betul tak? Menyebabkan kesan negatif. Kesan negatif, okey. Kepada negara kita Okey, bagus. Yang ni okey. Negara kita. Okey, yang tu dia punya pendahuluan. Ya, saya. Kalau menyebabkan tukar jadi memberi kesan negatif kepada negara kita. Menyebabkan memberi kesan boleh juga, boleh. Itu dah sama memberi kesan. Okey, cikgu tukar, kamu kata je ni. Memberi kesan ni tulisan ni negatif ni dia punya apa ni lah memberi kesan negatif kepada negara kita. Okey, boleh? Okey. Ada lagi siapa nak tambah lagi? Yang kedatangan pekerja asing tu nak tukar oleh itu je, boleh tak? Boleh. Kedatangan pekerja asing kedatangan pekerja asing itu dekat mana Kat mana? Yang kedatangan pekerja asing ayat kedua tu. Oh, ayat kedua tu kedatangan pekerja asing. Okey. Teruskan. Tukar kepada oleh itu. Oleh itu. Okey, kamu kata maksudnya kamu nak tulis kat sini oleh itu oleh itu. Tak apa kita oleh itu gantikan oleh itu. Oh ya, okey, kamu kata ganti okey. Gantikan oleh itu. Oleh itu memberi kesan itu memberi kesan negatif kepada negara itu. Okey, itu ringkas dah. Okey, boleh. Okey, kita dah selesai. Yang ni dah dia punya, yang ini apa yang kamu tulis di sini cikgu. Okey, yang ni ialah dia punya pendahuluan Okey, dah selesai Okey. Kita teruskan kepada isi dia. Isi dia macam mana kamu nak masuk ke sini? Kamu gunakanlah penanda wacana. Macam mana kamu nak mulakan?
Yang macam ni, kalau kamu tak ambil lagi dia punya nota tadi, sila ambil kat sini, cikgu besarkan balik. Okey, kamu tengok sini, antaranya ni masalah-masalah dia lah. Masalah dia kamu lihat kat sini, yang tadi kita ni. Yang ni kamu kena ambil kan. Kalau siapa nak ambil ni, sila ambil sekarang. Kalau tak ada, kita boleh daripada isi ni, kita akan buat kita punya okey, ataupun cikgu kecil kat sini supaya senang kita nak lihat kejap. Ada 2 skrin kita senang nak lihat kat sini, jap. Sekejap cikgu nak kecilkan. Pasal tak nampak Okey. Cikgu dah besar kat sini. Sekejap Okey, kita dah bincang tadi kat sini. Okey, sekarang ni kita nampak. Kamu boleh kamu boleh lihat kat situ. Okey. Okey, cikgu boleh. Okey, kamu teruskan macam mana nak buat ni? Nampak kan? Sekarang nampak kan? Okey. Macam mana? Macam mana kamu nak teruskan kepada dia punya isi dia? Macam mana? Okey, cikgu boleh kata je ni. Kamu tengok sini Antaranya, kamu tengok sini, antaranya kamu tengok sini, antaranya koma. Antaranya kamu kata di sini ialah antaranya termasuklah. Termasuklah apa? Termasuklah, kamu tengok ambil isi yang kedua ni ambil isi kedua ni, termasuklah ancaman keselamatan sosial. Ancaman keselamatan, termasuklah keselamatan dan kehidupan sosial. Dan kehidupan sosial. Okey, kamu lihat je. Okey, yang ni dia punya isi tersurat dia. Okay, macam mana kamu nak kaitkan pula dengan ni? Dia kata kat sini, kamu lihat kat sini apa yang cikgu tulis kat sini, yang isi ni meningkatkan dia. Okey, macam mana kamu nak tuliskan ni? Macam mana kamu nak tuliskan? Peningkatan apa? Kamu boleh tuliskan, okey, peningkatan jenayah akibatnya, ataupun kamu kata akibatnya. Cikgu, kalau buang titik, tulis dengan bertambahnya kegiatan jenayah. Okey, kamu kata dengan peningkatan, peningkatan Dengan bertambah kes jenayah, dengan peningkatan kes jenayah kan? Ya. Okey, dengan peningkatan kes jenayah. Okey, kamu boleh bagi apakah contoh-contoh kes jenayah seperti kesamun dan rompakan. Okey, seperti kes samun dan kes rompakan. Okey, kita dah selesai tu. Kita dah selesai yang untuk isi yang yang kedua tu. Okey, lepas tu kita sambung lagi. Okey, siapa boleh bantu lagi? Okey, macam mana nak buat ke, kamu boleh ambil kat sini yang peluang pekerjaan ni. Macam mana nak sambung? Macam mana? Kamu boleh kata gunakan penanda wacana selain itu. Dapat tak? Kalau selain itu, kedatangan pendatang asing khususnya tanpa izin juga mengakibatkan masalah pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan. Okey, pengangguran. Yang tu ataupun kamu tulis ni. Selain daripada itu, selain daripada kedatangan
pendatang asing, pendatang asing, apa kamu kata tadi? Memberi kesan kepada memberi kesan terhadap peluang pekerjaan penduduk tempatan. Yang itu ialah isi tersurat. Isi tersirat dia? Isi tersirat dia macam mana? Ia akan menjejaskan ekonomi di Ia akan, apa yang menjejaskan, ia akan betul, menjejaskan ekonomi, lagi? Ekonomi dan menjejaskan ekonomi, kamu tengok sini, menjejaskan ekonomi apa? Dengan menjejaskan ekonomi dengan dengan meningkatkan dengan memberi kesan. memberi Ataupun kesan kita dah guna tadi. Dengan memberi impact ataupun kata lain kamu kata memberi impact yang besar kepada masalah pengangguran di negara kita. Memberi impact besar kepada masalah pengangguran, kepada negara kita. Di negara kita. Masalah pengangguran di negara kita negara kita. Negara kita. Dah selesai tu. Kita dah selesai dua dah. Bagus. Kita dah selesai dua, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya kamu ambil kat isi ni. Isi yang kedua kat sini ialah menyebabkan jangkitan penyakit. Macam mana nak sambung pula? Macam mana nak sambung tentang penyakit ni? Apakah penanda wacana kamu nak gunakan? Selain itu tak? Ataupun apa boleh kata lagi? Kamu boleh kata seterusnya. Kamu tu seterusnya. Seterusnya. Lagi? Seterusnya apa? Masalah tu lah, masalah jangkitan penyakit tu. Macam ni kamu nak tulis? Seterusnya kebanjiran kebanjiran pekerja asing pekerja asing apa? Dapat apa? Menyebabkan apa? Seterusnya kebanjiran pekerja asing boleh apa? Boleh menyebabkan jangkitan penyakit kan? Jangkitan penyakit, dan apa? Kamu tulis nanti ni, dan menjejaskan. Kamu ambil kat situ, dan menjejaskan kesihatan masyarakat. Kesihatan masyarakat. Nota. Satu lagi, isi lagi. Isi lagi satu ialah tentang dia ni boleh mewujudkan kawasan pendapatan dan rumah-rumah haram. Macam mana kamu nak mulakan? Apakah penanda wacana kamu nak gunakan? Kamu boleh gunakan penanda wacana, contohnya kamu boleh gunakan dalam pada itu. Dalam pada itu. Macam ni kamu macam kamu nak tulis? Apa? Dalam pada itu apa?
apa kamu nanti. Dalam pada itu ia juga mewujudkan kawasan penempatan atau rumah-rumah haram, rumah-rumah haram dan mengakibatkan masalah pencemaran, masalah pencemaran, contohnya seperti pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat. Okey. Dan penutup dia, siapa boleh bagi cadangan penutup dia? Macam mana nak tulis penutup? Macam mana nak tulis dia punya penutup dia? Undang-undang perlulah dikuatkuasakan. Sekejap. Kesimpulan ni kamu tulis kesimpulannya. Kesimpulannya oleh itu kesimpulannya semua pihak kesimpulannya semua, kamu katalah semua pihak perlu berganding bahu untuk apa? Untuk berganding bahu untuk menyelesaikan Kebanjiran. Masalah kebanjiran pendatang asing ke Malaysia. Pendatang asing ke Malaysia. Yang tu. Ini ialah apa yang kita dah bincangkan tadi. Kamu tengok sini. Kalau masa kamu kena kamu lihat kat sini. Ni ialah dia punya jawapan dia lah yang kita dah bincangkan tadi. Apa yang kita dah buat tadi dalam konteks ni, dalam konteks ulasan ni, apa yang kita dah bincang tadi, kita dah buat ni, kita dah buat dia punya rangka dia, kamu dah buat sama-sama dengan cikgu tadi. Kita dah buat rangka dia dan kita bincangkan apakah perkara-perkara yang penting dalam kebanjiran pekerja asing, dan kamu juga telah menyatakan apakah dia punya rangka ulasan dia, apa yang kamu dapat lihat dia punya pendahuluan dia. Lepas tu kamu ada bagi pendapat tentang isi tersurat. Isi surat ni ialah daripada daripada petikan ni. Ini ialah isi tersurat. Manakala isi tersurat pula ialah dia punya sebalik kat sini. Kamu kena cari apakah di sebalik isi tersurat. Ini ialah yang kita dah bincang. Selepas itu kita ada buat sebuah karangan, sebuah ulasan yang penuh dari bincang tadi. Cikgu harap kamu belajar bagaimana nak buat ulasan, supaya yang penting dalam kita buat ulasan ni, pentingnya ialah kita kena pastikan carikan isi tersurat dia. Lepas tu kamu cari dia punya isi tersirat. Isi tersirat ialah di sebalik isi tersurat. Okey, kita nak bincang lagi. Minggu lepas kita dah bincang tentang, cikgu tak pasti sampai mana okey, cuba kamu tengok soalan bahagian 2 ni. Ada tak kita pernah buat, kita ada bincang minggu lepas tentang 3 kesalahan ejaan kat bawah ni? Cuba ingat-ingatkan. Belum lagi. Belum lagi. Okey. Belum lagi. Okey, siapa nak jadi Zubir kat sini?
Siapa nak jadi Zubir, siapa nak jadi Chong Wei? Boleh tak baca? Boleh tak? Siapa? Tajudin. Tajudin ada. Tajudin. Cikgu lain-lain. Cikgu tak ingat nama lah. Okey, Tajudin. Kamu jadi Zubir. Okey, kamu jadi Zubir, Tajudin. Siapa lagi kawan-kawan kita dalam kelas ni cikgu tak nampak. Siapa boleh jadi Chong Wei? Siapa yang cikgu dengar tadi suara siapa tadi? Okey, siapa dah? Cikgu buka siapa. Okey, siapa ni? Tajudin, kamu baca Zubir ni Tajudin? Okey. Hai Chong Wei, kamu tonton tak acara perarakan sempena Hari Kebangsaan dalam televisyen pagi tadi? Okey. Chong Wei, siapa baca Chong Wei? Silakan baca Chong Wei. Saya cikgu. Okey, silakan Chong Wei. Hai Zubir. Ya, saya menonton siaran langsung itu bersama-sama keluarga saya. Bersemangat sekali saya lihat mereka mengibaskan jalur gemilang semasa majlis penutupan dijalankan. Zubir? Betul tu, semangat patriotisme seperti itu sewajarnya ada dalam diri kita semua. Marilah kita ke warung seberang jalan itu untuk melepaskan dahaga. Baiklah. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kamu dah baca tadi. Okey, dah baca kan. Sekarang ni kita nak carikan dia punya 3 kesalahan ejaan 3 kesalahan ejaan kat sini. Okey, 3 kesalahan ejaan dan okey, kamu cari dulu. Lepas tu bagi tahu cikgu. Cikgu. Yang saya mengibaskan. Okey, jap Okey, mengibas kita bulat dulu. Mengibaskan satu, lagi siapa lagi? Perarakan cikgu. Perarakan, jap perarakan dekat mana? Perarakan di sini, okey. Patriotisme. Patriotisme, okey. Ada tak lagi? Warung. Okey, warung. Okey. Sekarang ni kita pergi dulu cikgu nak tanya kamu. Perarakan tu betul ke salah? Kita tanya dulu. Ejaan perarakan tu betul ke salah? Betul. Betul kan? Perarakan tu betul kan? Okey, perarakan tu betul. Okey, tak apa. Okey, betul. Okey. Mengibas ni siapa? Okey, mengibas ni. Mengibaskan. Apakah dia punya pembetulan ni? Mengibarkan. Okey, mengibarkan mengibarkan betul. Okey, nombor 2. Patriotisme. Okey, apakah dia punya jawapan dia? Apa jawapan dia untuk ni? Patriotisme? Patriotisme. Okey, patriotisme kan? Okey, yang ketiga warung. Okey, warung dan jawapan dia apa? Warung. R-U-N-G. Okey, betul. Okey, kamu nampak situ Okey, habis itu kita pergi kepada siapa nak jadi pegawai A? Saya cikgu. Siapa nak jadi pegawai? Okey, silakan baca jadi pegawai A. Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Julie? Okey, siapa nak jadi Puan Julie? Tak kira lah lelaki ke perempuan, tak apalah. Puan Julie. Siapa nak jadi? Boleh Selamat, baca. Saya. Selamat pagi. Puan Julie bercakap. Okey, pegawai A. Untuk makluman Puan, kad debit bank Puan akan tamat tempohnya pada hujung tahun ini.
Puan dikehendaki kecawangan bank berdekatan untuk memperbaharunya sebelum tempoh tamat. Pihak kami mengalakkan Puan menukarkan kad tersebut lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Puan Julie? Baiklah, terima kasih atas maklumat yang diberikan. Terima kasih. Okey, kita lihat kat sini. Okey, cikgu nak tanya dulu semua kepada semua. Yang baris nombor 1 tu ada kesalahan ke tidak ada kesalahan? Baris nombor 1 ni ada kesalahan ke tak ada kesalahan? Ada. Tak ada. Baris yang kedua ni ada kesalahan tak? Tak. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kita tinggal baris ketiga. Baris ketiga ni, okey, kamu tengok untuk makluman Puan, kad debit bank Puan akan tamat tempohnya pada hujung. Okey, kat sini kamu lihat kat sini, ada kesalahan ke tidak? Tak ada. Tak ada okey. Nombor 4 tahun ini tindaki kecawangan bank berdekatan untuk. Yang ni nombor 4, baris yang keempat? Tak ada. Tak ada. Tak ada okey. Yang baris kelima ni. Kelima ni, okey, yang ni campur ada. Okey, yang mana dia punya kesalahan dia? Kan. Okey. Okey, memperbaharunya. Okey. Ada tak? Okey, cikgu tulis kat sini dulu Yang ni kamu kata memperbaharu Okey, okey, cikgu type kat sini dulu. Memperbaharu barunya. Okey. Dan jawapannya apa? Boleh bacakan jawapan kamu? Memperbaharuinya. Membaharuinya, okey. Betul okey. Nombor 2. Okey, lepas tu ada apakah kesalahan yang nombor 2? Menggalakkan. Tempoh dulu tempoh. Okey, tempoh. Okey, kita lihat tempoh kat sini. Okey, tempoh. Tempuh. Okay, apa macam ni ejaan tempoh? Tempoh. Macam mana? Boleh kamu sebut dia? POH, okey. Okay, yang terakhir sekali, apakah dia punya kesalahan lagi? Menggalakkan. Okey, menggalakkan. Kita lihat kat sini, menggalakkan. Okey, menggalakkan. Okey, cikgu type kat sini dulu Okey, sini ialah menggalakkan. Okey, macam mana pembetulan dia? Ya? Menggalakkan macam ni? MENG. Ada dua. Okey. Betul. Okey, kita dah selesai ni Kita dah selesai buat yang latihan ni Kita dah selesai 1, 2 dan 3. Okey. Okey, kita buat pula ada soalan yang ni sama juga. Sama juga, soalan ni sama. Okey. Siapa nak baca dulu ayat nombor 1 ni? Siapa nak baca ayat nombor 1, kelas? Saya. Okey, baca. Kanak-kanak mudah mendapat selsema kerana cuaca yang tidak menentu. Okey, apakah kesalahan ejaan dia? Selsema. Cikgu. Selsema. Okey, selsema. Okey, betul. Selsema. Okey, cikgu type kat sini dia punya kesalahan dia Kesalahan dia ialah okey. Selsema dan dia pembetulan dia macam ni? Selesema. Sama okey.
Betul selesema selesema. Okey. Okey, kita teruskan kepada nombor 2 ni, nombor 2. Siapa nak baca nombor 2? Saya cikgu. Okey, baca. Sila baca. Syumi suka tinggal di kawasan pendalaman kerana udaranya segar. Okey, udaranya segar. Okey, apakah dia punya kesalahan dia? Pendalaman. Okey, pendalaman. Okey, pendalaman kita bulatkan dulu. Okey, kita bulatkan dulu, kita typekan dia punya kesalahan dulu Kesalahan dia ialah pendalaman. Okey, pendalaman. Dan dia pembentulan ni apa? Pedalaman. Pedalaman. Okey. Okay, teruskan kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Siapa boleh baca untuk soalan yang ketiga? Okey, baca. Okey, boleh. Pusat membeli belah di bandar utama sering menjadi tarikan warga kota. Okey, manakah dia punya kesalahan dia? Tarikan Membeli belah. Membeli belah. Membeli belah. Okey, membeli belah. Okey, cikgu fikir pun membeli belah. Okey, kamu lihat kat sini, membeli belah. Ini kesalahan dia, membeli belah. Okey, membeli belah dan apakah jawapan dia? Beli belah. Beli belah. Beli belah. Okey, beli belah tu ada sengkang tak Ada sengkang ke tak ada sengkang Okey, betul ke ada? Beli belah. Tiada. Beli belah. Ada beli belah Ada cikgu. Okey, beli belah tu okey. Okey, kita dah buat kat situ. Okey, kita dah selesai kat situ. Cikgu nak tukarkan kepada lain pula Okey, yang ni kamu cuba soalan yang ni. Yang ni kita dah ada cuba tak? Ada tak kamu pernah cuba mengenal pasti subjek dan predikat? Belum. Belum. Okey. Okey, siapa nak baca ayat nombor 1 ni? Saya. Okey, baca je. Baik, baca ayat nombor 1. Zaidi menyusun perabot di ruang tamu rumah mereka. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, siapa cikgu buka kepada siapa? Apakah dia punya subjek dia? Zaidi. Apakah subjek ni? Zaidi. Okey, Zaidi. Dia predikat dia apa? Menyusun perabot. Okey, menyusun perabot. Okey, menyusun perabot di ruang tamu Di ruang tamu rumah mereka. Okey. Lepas tu yang kedua. Siapa nak baca yang nombor 2? Saya. Siapa nak baca nombor 2? Okey, baca. Tuhan telah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syamilah. Okey. Manakah dia punya subjek dia? Cikgu Syamilah. Mana dia punya subjek dia? Susan. Susan. Okey, Susan dia punya subjek dia. Dan dia punya predikat dia? Menyiapkan tugasan. Tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syamilah. Betul. Telah menyiapkan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syamilah. Okey, Syamilah Okey, kita teruskan lagi. Yang ini kita dah yang ni kamu tengok sini. Kita cuba soalan ni soalan latihan kedua ni. Gabungkan ayat-ayat tunggal. Yang ni dua ni adalah ayat tunggal. Di bawah ini supaya menjadi satu ayat majmuk. Okey, siapa boleh terus menjawab soalan nombor 1? Encik Leroy subjek.
Bukan. Yang ni bukan subjek. Yang ni bukan subjek. Yang Leroy ni ayat tunggal. Encik Leroy Encik. Leroy Encik Leroy bertugas di Kuala Lumpur ataupun atau Kuala Terengganu. Terengganu. Okey. Siapa nak cuba soalan yang nombor 2? Saya. Okey, cuba. Yap Cheng makan pisang goreng dan ubi goreng. Okey, bagus. Okey, Yap Cheng makan pisang goreng dan ubi kayu dan ubi kayu. Okey, ubi goreng, ubi kayu pula, ibu goreng. Okey, ibu kering Okey. Seterusnya nombor 3, siapa nak cuba soalan nombor 3? Saya. Okey, cuba. Pelbagai peralatan moden telah dicipta untuk membantu doktor mengesan penyakit. Okey, bagus. Okey, pelbagai peralatan moden telah dicipta untuk membantu doktor mengesan penyakit. Notah. Okey, kita teruskan lagi. Soalan seterusnya. Okey, siapa nak soalan 4? Saya, cikgu. Okey, cuba. Haikal membuka laci lalu memasukkan buku-bukunya. Betul. Haikal membuka laci lalu memasukkan bukunya. Okey, seterusnya nombor 5. Siapa boleh siapa nak cuba soalan nombor 5? Saya cikgu. Okey, cuba. Zaid menyiram pokok bunga sambil berbual dengan ibunya di halaman rumah. Okey, Zaid menyiram pokok bunga. Okey, pokok bunga sambil berbual-bual betul? Sambil berbual-bual dengan ibunya di halaman rumah, betul? Okey, betul. Kita teruskan kepada soalan yang ni. Okey, yang ni pula kamu lihat kat sini. Ialah kamu kena nyatakan adakah ia ayat penyata. Kamu tahu ayat penyata kan? Ayat nyata, ayat tanya. Lepas itu ayat perintah. Dan yang ketiga ni, keempat ni pula adalah ayat seruan. Seruan. Yang ni cikgu nak baca, kamu baca dulu, lepas tu kamu nyatakan adakah ini ayat penyata ke, ayat perintah ke. Teruskan. Siapa nak baca? Soalan nombor 3-1. Okey, silakan. Profesor Azhar merasmikan Majlis Convocation Universiti Putra Malaysia. Okey. Ayat penyata. Ayat penyata. Okey. Ayat penyata. Betul, bagus. Okey, siapa nak baca nombor 2? Saya. Okey. Silakan. Adakah kamu berpuas hati dengan pendapatan yang kamu terima? Ayat tanya. Ayat tanya ayat tanya. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Siapa nak baca soalan ketiga? Saya, cikgu. Silakan. Wah, cantiknya pemandangan di tempat ini pada waktu malam. Jawapan dia ayat seruan. Ayat seruan ayat seruan ada kat situ, ayat seruan seruan boleh betul lah. Ayat seruan ayat seruan betul. Okey, ayat seruan.
Okey, soalan yang keempat, siapa nak baca soalan keempat? Saya. Okey, silakan. Pujuklah budak yang sedang merajuk itu. Ya. Ayat perintah. Ayat perintah, ya. Ayat perintah. Okey, lagi kita sikit lagi kita buat. Okey, kita selesaikan. Yang ni pula, siapa nak cuba soalan nombor 5? Ada. Okey. Baca. Berdasarkan mengenai lawatan ke Indonesia bagi ayat penyata. Ayat penyata. Okey, ayat penyata. Okey. Okey, apa yang cikgu boleh, apa yang kamu hari ni, apa yang cikgu dah bincangkan kepada kamu dalam masa setengah jam, 1 jam ni, 1 jam. Mula-mula kamu ingat balik apa yang kita dah bincang pada malam ini kita bincang tadi. Kamu ingat balik cuba ingatkan balik apa yang kita dah belajar. Kelas boleh tak bagi tahu cikgu apa yang kamu dah belajar pada malam ini, pada sesi pertama tadi? Cara-cara membuat ulasan. Cara-cara membuat ulasan. Okey, pertama apa yang kamu kena buat. Kedua, apa yang selepas kamu dah buat, dah buat tu, apa yang kamu dah baca petikan tu, apa yang kamu kena buat? Membuat rangka ulasan. Betul, membuat rangka ulasan. Cikgu nak tanya, di manakah kamu perolehi isi tersurat? Di dalam apa? Di dalam mana? carta Gambar raja. Gambar raja, okey, gambar raja. Manakala isi tersurat di mana kamu perolehi? kena cari sendiri. Kena cari sendiri. Yang tu kamu cari sebaliknya lah, sebalik daripada isi tersurat tadi. Kamu kena cari apakah maksud di sebalik isi tersurat ni okey. Selepas tu tadi kamu dah bersama-sama dengan cikgu tadi, kamu dah buat satu ulasan yang lengkap tadi ulasan yang lengkap daripada pendahuluan, dan kamu juga telah bantu tadi sampailah kepada penutup dia Dan yang terakhir tadi kita ada buat tentang tentang beberapa soalan berkaitan. Tadi kita ada buat tentang kesalahan ejaan. Kita ada buat beberapa soalan kita buat tadi. Yang pertama, selepas itu kita ada buat tentang kita kena pastikan apakah dia subjek dan apakah dia predikat kita dah buat tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pula kamu ada nyatakan apakah dia ayat penyata dan apakah dia ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Cikgu harap kamu faham apa yang kita dah belajar pada pelajaran kita pada minggu ini. Cikgu harap kamu terang apa yang cikgu ajar tu mendapat penerangan yang begitu jelas daripada cikgu. Semoga kamu boleh gunakan apabila kamu menjawab soalan peperiksaan. Ada sebarang soalan kelas? Ada sebarang soalan sebelum cikgu tamatkan kelas ini? Tak ada cikgu. Okey, terima kasih semua kerana hadir pada kelas cikgu. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Salam cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama.